Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Wa aqimis salah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa ladhikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Terima kasih pada tuan-puan yang sudi untuk membuka Facebook dan Instagram pada petang ini. Mudah-mudahan kalau ada yang berada di dalam traffic jam, bolehlah untuk menjenguk perkongsian daripada saya mengenai satu ayat mengenai solat yang khusyuk. Dan apa kesan solat yang saya bacakan tadi dari ayat 54, ayat 45 dari surah Labah-Labah, surah Al-Ankabut. Surah ini diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya surah yang terakhir turun kepada Nabi sebelum Nabi berhijrah ke Yathrib. Dan ia adalah surah yang kita akan temui perkataan hijrah. Inni muhajirun ila rabbi, iaitu ungkapan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam mendidik Rasulullah dan mendidik kita semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-puan, kita akan awal Muharram hari Jumaat ini nanti semua kita akan bercuti. Dan kita sering kali akan membuat program dan membincangkan tentang hijrah. Apa yang patut kita lakukan sempena ma'al hijrah. Kita mahu melakukan hijrah daripada mana ke mana. Tetapi surah Al-Ankabut melalui ayat yang saya bacakan tadi menegaskan dan menekankan kepada kita, hijrah bukanlah persoalan kita mahu berpindah dari mana ke mana. Ia adalah persoalan sejauh mana kita meningkatkan prestasi iman dalam diri kita. Kalau kita berpindah ke suatu lokasi mana-mana sekalipun tetapi iman tidak bertambah, maka itu sebenarnya tidak hijrah lagi. Ayat yang saya bacakan tadi bermakna, bacakan olehmu wahai Muhammad segala yang telah diwahyukan kepada kamu daripada Alkitab. Dan tunaikan salat. Sesungguhnya salat akan dapat mencegah kamu daripada fahsya dan mungkar, daripada keburukan dan kejahatan. Dan mengingati Allah itu sangatlah besar. Dan Allah Maha mengetahui segala apa yang kamu lakukan. Ayat ini mengajar kita semua bagaimana untuk menghijrahkan diri kita, dalam erti kata memastikan dan menjadikan iman kita lebih baik. Jadi letak satu wawasan 1439, kita berada di mana itu bukan isunya. Kerana kita bukan lagi mendefinisikan hijrah hanya sekadar perpindahan dari sebuah kota ke sebuah kota. Sirah memberitahu kita ada yang tersurat dan ada yang tersirat, dan kita tidak boleh memahami sekadar yang tersurat dari kota Mekah ke kota Madinah. Kita memerlukan satu kefahaman yang lebih mendalam mengapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan rasulnya untuk berhijrah. Dan untuk lebih kita menghayati falsafah hijrah ini, ada baiknya kita mendalami ayat 45 ini. Kerana hijrah yang sebenar adalah apabila kamu dapat menunaikan solat dengan lebih khusyuk. Solat itu dapat memberikan kekuatan kepada kamu untuk melakukan proses mencegah diri kamu daripada kemungkaran. Apabila hijrah itu adalah persoalan sejauh mana iman kita lebih kuat daripada 1438, apabila kita mahu mengukuhkan iman kita lebih baik, maka tidak ada cara lain kecuali dengan menunaikan salat. Apa maksud iman itu menjadi lebih kukuh? Apa makna seseorang itu membina iman yang lebih baik? Perhatikan permulaan surah Al-Ankabut. Di situ kita akan memahami apa erti iman yang kuat. Iman yang kuat
adalah apabila seseorang itu memahami tujuan hidupnya. Dia menunaikan salat dan dia bertemu dengan tujuan sebenar dia hidup. Tujuan sebenar dia hidup adalah untuk diuji oleh tuannya, oleh Tuhannya. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ini permulaan surah Al-Ankabut dan ini teras surah Al-Ankabut. Alif Lam Mim. Sejauh mana Al-Quran yang terdiri daripada Alif Lam Mim ini membentuk kekuatan iman kepada kamu sehingga kamu punya kekuatan untuk menghadapi segala fitnah yang Allah berikan kepada kamu. Fitnah dalam erti kata ujian yang ada kebaikan. Sejauh mana kamu ada rasa sangka baik kepada Allah di sebalik ujian yang menimpa, atau kamu menyangka ujian-ujian yang Allah timpakan kepada kamu ini seperti azab Allah itu sendiri atas dasar kemurkaan. Kerana pada ayat yang ke-10 surah Al-Ankabut memberitahu kita, ada orang bila diuji Allah, Allah nak beri dia kebaikan sebenarnya. Allah nak beri dia fitnah. Fitnah ni artinya saringan untuk menjadikan emas itu tulen. Maknanya ia untuk kebaikan, untuk memisahkan kamu yang mukmin dengan orang yang munafik, yang hipokrit, yang ragu-ragu dalam keimanannya. Apabila Allah timpakan ujian kepada anda dan saya, setengah orang akan menganggap Allah sedang murka kepada aku. Allah sedang marah kepada aku. Masakan tidak. Dia mengambil anak aku. Dia mengambil harta aku. Dia menimpakan sesuatu kepada aku yang aku tak boleh pikul. Setengah manusia berfikir dan berkata sedemikian. Maka benarlah firman Allah di dalam ayat 10 ketika Allah memaparkan mereka yang lemah iman. Wa minan nasi man yaqulu amanna billah. Mulut kata beriman pada Allah. Tetapi bila mereka diuji, mereka berkata, fa idza udhiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Lalu mereka berkata kepada fitnah yang Allah berikan kepada mereka, ujian yang Allah berikan kepada mereka, nampaknya Allah murka kepada saya. Tuan-tuan, jangan sekali-kali menganggap apabila berlaku sesuatu musibah, kita kehilangan sesuatu atau kehilangan seseorang yang Allah sedang murka kepada kita. Kerana sekiranya kita beranggapan sedemikian, ini bermakna iman kita ada masalah. Dan apabila iman kita ada masalah, ini bermakna solat kita ada masalah. Kerana solat yang betul adalah solat yang ditegakkan di dalamnya wa'aqim. Wa'aqim artinya ditegakkan. Tegakkan bukan sekadar 13 rukunnya, tetapi ditegakkan di dalamnya segala bacaan itu diberikan perhatian. Maknanya seseorang itu khusyuk hatinya dalam salat. Seseorang yang khusyuk dalam salat pasti dia akan merasai tujuan dia hidup adalah untuk diuji oleh Allah. Maka apa jua ujian daripada Allah adalah untuk kebaikan diri dia. Maka sebab itu ayat pasal salat dia bersambung dengan ayat yang sama mengenai baca ayat Allah betul-betul. Utlu artinya baca dengan betul. Baca dengan nyaring. Baca biar sampai telinga dengar. Baca sampai biar terasa di hati. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Dan untuk kamu khusyuk dalam salat adalah dengan membaca ayat-ayat Allah. Dan wa aqimis salah, dan di hujungnya ayat yang biasa kita dengar khutbah Jumaat yang semua orang celik bila dengar ayat ni. Kita kena celik dengan ayat ni. Allah kata wala dzikrullahi akbar. Ingat Allah adalah perkara yang sangat besar. Ingat Allah memberikan kesan yang sangat besar. Dan tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut wala dzikrullahi akbar. Bukankah perkataan yang paling banyak kita sebut di dalam salat adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar 21 kali kan? Maknanya solat yang khusyuk, yang membina kekuatan iman adalah solat yang daripada satu Allahu Akbar ke satu Allahu Akbar, daripada takbiratul ihram Allahu Akbar sampailah Allahu Akbar rukuk, sampailah Allahu Akbar sujud, sampailah Allahu Akbar kita duduk antara dua tasyahud, dan sampailah tahiyat akhir. Semua daripada Allahu Akbar kepada Allahu Akbar kita khusyuk pada Allah. Tidak ada yang kita ingat kecuali Allah. Dan bukankah kita laungkan Allahu Akbar apabila kita berada di medan tempur, di medan perang? Slogan yang menggerunkan musuh-musuh Allah. Sebab itu tuan-tuan, indahnya ayat 45 ini ia muncul selepas Allah cerita mengenai
Orang yang bersandar, bergantung dan mencari perlindungan kepada sesuatu yang lemah pada hakikatnya. Mereka sangka mereka kuat. Tetapi sebenarnya mereka adalah makhluk Allah yang lemah. Orang yang tak khusyuk dalam salat sebenarnya, ini peringatan untuk diri saya sebenarnya. Orang yang tak khusyuk dalam salat sebenarnya berpunca daripada dia bergantung kepada material. Dia bergantung kepada makhluk yang lemah pada hakikatnya. Dia bergantung kepada Al-Ankabut. Sebab itu Allah Ta'ala sebut sebelum surah mengenai, sebelum ayat 45 mengenai salat, Allah sebut mengenai ayat-ayat Allah yang ada di alam ini, yang kamu kena perhati molek. Salah satunya adalah labah-labah yang mencipta sarang. Kerana pada sarang labah-labah itu ada peringatan kepada mereka yang tenggelam dengan dunia materialistik. 5 minit solat pun tak boleh nak khusyuk. Kerana terlalu risau dan resah dengan apa yang akan masuk di dalam handphone. Maka Allah Ta'ala meletakkan orang-orang seperti ini. Mathalul ladhina attakhadhu min dunillah. Mereka yang berwalikan selain daripada Allah. Yang mengambil daripada selain Allah sebagai tempat bergantung dan tempat berlindung. Sesungguhnya mereka ini seperti labah-labah yang membina rumah. Dan selemah-lemah rumah adalah rumah sarang labah-labah itu sendiri. Kita tak boleh nak bergantung kepada sarang labah-labah sebenarnya. Jadi Allah nak kita tengok semua makhluk-makhluknya ini seperti sarang labah-labah yang lemah, tuan-tuan. Dan seharusnya bila kita isytiharkan Allahu Akbar, wala dzikrullahi akbar. Bila Allah lebih kuat, maknanya yang lain lemah belaka. Bak kata Tok Guru ni Aziz lah. Allah ya raham. Bila kita raya Allahu Akbar, Allah Maha Besar, hal lain tu kecil belaka. Hal lain tu kecil belaka. Hal lain tu lemah belaka. Maka tidak perlu pelik Allah Ta'ala mengumumkan cerita mengenai sarang labah-labah itu lemah selepas Allah mengumumkan bagaimana kaum-kaum terdahulu dimusnahkan Allah. Bukan suatu kebetulan Allah merumuskan kisah-kisah umat-umat terdahulu, umat Nabi Nuh, umat Nabi Lut, umat Nabi Shu'aib, umat Ad, Samud, Fir'aun, Qarun, Haman. Semua cerita ni ada dalam surah Al-Ankabut. Tuan-puan sekalian, balik baca. Allah tunjukkan macam mana kaum-kaum ini gagah perkasa. Sampai mereka menentang rasul-rasul mereka. Mereka lupa bahawasanya para rasul itu khusyuk dalam salat. Dan mereka berpegang kukuh kepada tali Allah. Sedangkan mereka sebenarnya yang gagah perkasa. Mereka yang sebenarnya mempunyai kekuatan intelektual. Mereka mempunyai umur yang panjang seperti kaum Nuh. Mereka sebenarnya bila melawan para rasul dan berlindung dalam rumah-rumah mereka, kononnya rumah-rumah mereka boleh menyebabkan mereka selamat daripada azab Allah. Sebenarnya mereka dan rumah mereka seperti labah-labah membina rumahnya. Sangat lemah. Maknanya tidak boleh melindungi diri mereka daripada azab Allah apabila azab Allah itu datang. Jadi orang beriman kena tahu beza antara fitnah dengan azab Allah. Azab Allah bila berlaku, takkan ada orang boleh mempertahankan dirinya kecuali mereka yang dilindungi Allah. Dan sebaliknya orang-orang beriman, apabila berlaku musibah kepada mereka, mereka tidak akan keluar daripada mulut mereka perkataan-perkataan yang tidak baik. Seperti kenapa saya, wahai Allah, ataupun ini semua kerana Allah marah kepada saya. Dan seharusnya apabila seseorang itu berinteraksi dengan surah Al-Ankabut, dia akan dapat lihat kesan daripada solat yang khusyuk, iaitulah dia akan meyakini rezeki daripada Allah. Rezeki daripada Allah. Iyyaka na'bud, iyyaka nasta'in. Maka Allah akan membantu kita segala apa yang kita minta tolong apabila kita benar-benar mengumumkan diri kita hamba Allah di dalam solat yang kita kerjakan. Tidak kebetulan selepas Allah menyebut tentang solat pada ayat 45 yang saya bacakan tadi, Allah mengumumkan mengenai rezeki yang Allah akan berikan kepada orang-orang yang beriman. Dan perintah Allah Ta'ala berhijrah pun muncul pada ayat 56. Di mana, ya ibadiyalladzina amanu. Wahai hamba-hambaku yang telah menyebut iyyaka na'bud, iyyaka na'bud. Dan dia khusyuk dalam salat dan dia beriman selepas daripada salat. Berkali-kali tuan-tuan Allah Ta'ala sebut di permulaan surah Al-Ankabut, iaitulah iman mesti ada amal soleh. Iman kena ada amal soleh. Maknanya nak kukuhkan iman, kena tunaikan amal soleh yang paling teras, namanya solat. Tak boleh iman kita ni kuat, kita tak boleh hijrah. Kalau solat kita sendiri, kita tidak hijrah. Lebih khusyuk adalah wawasan yang sangat besar setiap kali kita menyambut hijrah.
Khusyuk dalam solat adalah wawasan kita bila berhijrah. Jangan buat tak tahu dan jangan buat meraba-raba nak berhijrah ke arah mana. Tidak lain tidak bukan adalah kita lebih kukuhkan hati kita bila kita salat. Lihat ayat 7, walladzina amanu wa amilus salihat. Lihat ayat 9, walladzina amanu wa amilus salihat. Ini permulaan surah, dan di penghujung surah Allah Taala kata ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun. Wahai hamba, Allah mulakan dengan kalimah hamba dan Allah mengakhiri ayat 56 ini dengan perkataan hamba. Kat tengah-tengah itu Allah minta kita melakukan hijrah. Hijrah perpindahan dari satu bumi ke satu bumi Allah yang luas hanya saja dilakukan untuk memelihara kehambaan kita kepada Allah. Jangan berhijrah selain daripada niat ini. Innamal a'mal binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fakanat hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu ila imra'atin yankihuha. Maka Rasulullah menegaskan niat bila berhijrah kena tegas, di mana kita berhijrah untuk lebih khusyuk bila kita salat dan untuk lebih memelihara kehambaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Betul Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'da al-fath walakinna jihadun wa niyah. Tidak ada lagi jihad selepas pembukaan Makkah kecuali walakinna jihadun wa niyah, kecuali seseorang itu berjihad, memperbaiki niatnya, wawasannya. Sebab itu tidak aneh sekiranya surah Al-Ankabut ini bermula dengan jihad, iaitulah wa man jahada fa innama yujahidu li nafsi, dan surah ini berakhir walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Artinya apa? Untuk khusyuk dalam salat, untuk dapat kekuatan mengenai hakikat kehambaan, ia adalah suatu mujahadah yang besar, kerana syaitan akan sedaya upaya mengganggu kekhusyukan kita salat. Maka kita kena ingat, solat yang khusyuk tidak beri kebaikan kepada Allah. Ia beri kebaikan kepada diri kita sendiri sebenarnya. Ia membina pemikiran positif. Ia membina keyakinan kepada rezeki Allah. Ia membina kecerdasan emosi yang begitu baik. Sebab itu anda akan dapati selepas cerita pasal solat tadi, Allah perintahkan Rasulullah untuk bermujadalah dengan ahlul kitab dengan dialog dan cara interaksi yang lebih baik. Rupanya solat beri kesan pada emosional ketidak kita bila berinteraksi dengan musuh-musuh kita sendiri. Kerana debat, wala tujadilu ahlal kitab illa billati hi ahsan. Seseorang yang tegang hubungannya dengan kita dalam debat, kita mudah emosional. Tetapi orang yang khusyuk dalam salat, dia akan memahami debat itu pun ujian daripada Allah. So orang yang khusyuk dalam salat, kebaikannya adalah kembali kepada dirinya sendiri. Allah tidak memerlukan kekhusyukan kita. Innallaha laghaniyun 'anil 'alamin. Dan kita bila nak berjihad untuk khusyuk dalam salat, kita memang akan kadang-kadang lalai walau beberapa saat. Jangan risau, kita hanya perlu konsisten sahaja, kerana Allah berjanji lanahdiyannahum subulana. Ayat terakhir, ayat 69 surah Al-Ankabut, Allah akan pimpin tangan kita, Allah akan sahut ihdinas siratal mustaqim. Allah akan sambut ungkapan ini dengan lanahdiyannahum subulana. Mereka hilang satu jalan, kami tunjukkan subulana, jalan-jalan kami yang lain. Anda ada masalah kewangan, anda buntu dengan satu masalah kewangan, anda solat dengan khusyuk, minta bantuan daripada Allah, lanahdiyannahum subulana. Allah akan paparkan jalan-jalan lain untuk Allah berikan kepada anda ikhtiar, dan Allah berikan kepada anda rezeki. Sebab itu bila Rasulullah buntu, Allah ilhamkan Habsyah. Bila Rasulullah buntu, Allah ilhamkan Yathrib. Semua ini jalan-jalan keluar kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang khusyuk di dalam salat, dia akan yakin kepada Allah akan mustajabkan iyyaka nasta'in. Allah akan berikan kepada dia rezeki. Sebab itu dalam ayat 59, sifat ahli syurga selepas mereka berhijrah, alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun. Kemudian Allahu yabsutur rizqa liman yasha. Dia akan percaya bahawasanya Allah akan beri rezeki jika dia sudah benar-benar kuat. Kalau Allah belum beri rezeki, ini bukan tanda Allah tidak mustajabkan doa atau Allah tidak mendengar rintihan doa kita, tetapi kerana kita yang belum benar-benar memperhambakan diri kita dalam erti kata yang sebenar.
Sebab Allah tak beri kepada kita rezeki, mungkin kerana kalau diberikan rezeki harta, rezeki ilmu, rezeki anak, kita lemah pada waktu itu dan kita semakin lalai. Sebab itu Allah menggunakan perkataan yang begitu indah. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu. Wa yaqdir artinya Allah tahan rezeki, Allah hitung rezeki, Allah kira rezeki sikit untuk kamu, untuk kebaikan kamu. Ini maksud yuqaddir. Takdir, Allah hitung untuk kamu yang terbaik, biar sikit. Dan bila kamu sudah benar-benar kuat, Allah akan beri kepada kamu. Bukan suatu kebetulan. Hujung surah ini berakhir mengenai cerita rezeki, kerana di permulaan surah ini ada cerita mengenai Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang dikurniakan Allah rezeki. Allah tak cerita pasal kaum dia diazab. Ini suatu perkara yang aneh di dalam surah Al-Ankabut. Allah cerita pasal kemusnahan kaum Nuh, kaum Hud, kaum Saleh, kaum Shu'aib, kaum Fir'aun. Tetapi tiba-tiba muncul cerita Nabi Ibrahim sebelum cerita Nabi Lut. Kenapa tuan-puan sekalian? Kerana Allah nak berikan keyakinan kepada para pendakwah, kepada mereka yang khusyuk di dalam salat, iaitulah Allah boleh beri rezeki kepada kamu dari sumber yang tidak diduga. Sebagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam di dalam surah Al-Ankabut diberikan rezeki dengan tidak diduga oleh baginda sendiri. Dan rezeki Allah kepada Nabi Ibrahim itu pun dengan asbab doa anak saudaranya atau seorang-seorang yang beriman kepada Nabi Ibrahim yang Allah rakamkan fa'amana lahu Lutun. Dari ramai-ramai ratusan ribu kaum Nabi Ibrahim, tak ada seorang pun beriman berdasarkan ayat 26. Seorang dia beriman, iaitulah Nabi Lut alaihissalam. Subhanallah. Sebab itu Rasulullah tidak dibenarkan untuk meninggalkan Makkah selagi tidak mendapat perintah daripada Allah. Kerana Nabi memahami ayat 26 ini, masih ada Lut yang berada di Makkah, yang bukan sekadar akan beriman, bahkan mereka lah akan dijadikan asbab Allah menyebarkan dakwah ini ke seluruh dunia, sebagaimana Lut di dalam surah Al-Ankabut. Seorang-seorang yang beriman, bayangkan anda jual produk, tiba-tiba seorang je yang beli produk anda. Bayangkan anda buat MLM, tiba-tiba satu download je anda dapat selepas beratus-ratus tahun. Ini realiti di dalam dakwah tuan-tuan, di mana seorang beriman tetapi seorang itu pun jangan kamu underestimate. Dia terlalu mahal di sisi Allah. Kerana Nabi Lut lepas dia beriman kepada Nabi Ibrahim dan berhijrah, Allah gambarkan bagaimana downline tidak tepat istilahnya, bagaimana Nabi Lut alaihi salam ini telah melakukan dakwah membantu Nabi Ibrahim kepada kaum Sodom. Dan kerana keengkaran kaum Sodom, Nabi Lut berdoa, ya Allah, berikan aku kekuatan untuk selamat daripada kemungkaran dan kedahsyatan kerosakan yang mereka lakukan. Dan Allah paparkan, Allah mustajabkan doa ini dengan malaikat diutuskan kepada kaum Sodom. Tetapi sebelum itu diutuskan malaikat ini kepada Nabi Allah Ibrahim untuk menyampaikan berita gembira. Jadi tuan-tuan sekalian, apa jua cabaran yang kita hadapi, tolong bersangka baik dengan Allah dengan solat yang khusyuk. Dan kita kena ingat, hidup di akhir zaman, orang yang akan menguji iman kita bukan orang lain, tetapi mungkin orang yang kita sayangi. Kita mungkin menyangka musuh-musuh kita adalah pengganas di Rohingya, pengganas di Syria. Rakan-rakan kita di sana diuji oleh Allah, semoga Allah kuatkan semangat mereka. Tetapi kita di sini, kita diuji oleh siapa tuan-tuan? Kita tidak ada penjahat dan pengganas. Tetapi kita ada ibu dan ayah yang mungkin memusuhi kita. Maka sebab itu sangat indah surah Al-Ankabut, Allah menekankan ujian dalam beragama ini boleh jadi datang daripada orang-orang tersayang. Seperti mak ayah kamu. Sebab itu pada ayat yang ke-8, wa wassaynal insana biwalidayhi husna wa in jahadaka litusyrika bi. Dan tidak perlu pelik, boleh jadi orang yang paling memusuhi dakwah anda adalah isteri anda sendiri. Sebab itu Nabi Lut dipaparkan kisahnya yang diselamatkan Allah, dan dua kali Allah Ta'ala sebut di dalam surah Al-Ankabut ini, isterinya tidak beriman, illa mra'atahu kanat minal ghabirin. Dua kali Allah Ta'ala ulang pada ayat 32 dan 33. Ini sebagai satu pengajaran, dalam rumah anda sendiri, boleh jadi ada mereka yang boleh melemahkan khusyuknya anda di dalam salat, ataupun melemahkan iman anda. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, surah Al-Ankabut adalah bagi saya lah surah yang sangat bagus
untuk kita tadabbur sama-sama menjelang ma'al hijrah awal Muharram ini insya-Allah. Last sekali, kisah Nabi Nuh di dalam surah Al-Ankabut sangatlah ringkas, amat-amat ringkas, tetapi ia menyebut kisah Nabi Nuh yang tidak disebut langsung di dalam surah-surah yang lain, iaitulah Nabi Nuh bersama dengan kaumnya 1000 tahun tolak 50. Ini menunjukkan apa? Seseorang itu apabila diuji Allah dengan ujian yang sangat berat. Siapa kita nak banding dengan 950 tahun Nabi Nuh berdakwah? Tetapi apa kekuatan Nabi Nuh, tuan-tuan? Apa kekuatan Nabi Nuh? Satu perkara yang menarik kalau anda amati surah Al-Ankabut, permulaan surah Al-Ankabut cerita Nabi Nuh, penghujung surah Al-Ankabut cerita pasal orang berlayar di atas kapal. Subhanallah. Siapa yang menyusun Al-Quran, tuan-tuan, kalau bukan daripada Allah? Nabi hanya baca. Nabi hanya baca, tapi susunan ini indah. Iaitulah fa'idha rakibu fil fulki da'awallaha mukhlisina lahuddin. Ayat 65. Sifat Nabi Nuh adalah bila dia berdoa, dia akan berdoa dengan ikhlas. Dan solat itu sendiri doa kepada Allah. Solat itu sendiri adalah permintaan minta tolong kepada Allah. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Tetapi ramai orang tidak belajar daripada Nabi Nuh. Mereka sebaliknya apabila diuji Allah dengan nikmat kesenangan. Jangan ingat fitnah hanya bila kita diuji dengan kesusahan, tuan-tuan ya. Jangan ingat ujian itu, fitnah itu bila susah. Sebab surah Al-Ankabut berakhir dengan babak seseorang yang bila mendarat sahaja selepas ribut selesai, dia berdoa betul-betul, Allah mustajabkan. Tapi bila dia balik ke bumi, dia mendarat di laut, bila dia mendarat di daratan, ini ujian dan fitnah yang sebenar. Allah menunjukkan di permulaan surah ini, ujian berat orang beriman adalah ujian dalam bentuk penyiksaan. Tetapi di penghujung surah Al-Ankabut, ujian berat bagi orang beriman adalah ujian kesenangan. Falamma najjahum ilal bar idza hum yusyrikun. Apabila mereka pulang ke daratan, mereka kembali syirik kepada Allah. Atas kapal tadi bukan main lagi mereka menyuruh kepada Allah selamatkan mereka. Jadi ini bukan masalah orang lain, ini masalah orang Islam yang boleh ada penyakit syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Nuh adalah model yang terbaik. Apabila berada di atas kapal, dia benar-benar merayu merintih kepada Allah. Dan angka 1000 tolak 50 ada hikmah yang sangat hebat, tuan-tuan. Mengapa Allah mention 1000 tolak 50 dan tidak 950? Boleh sahaja Allah terangkan 950, tetapi Allah mention 1000 tolak 50. Perkataan 1000 di dalam bahasa Arab punya kesan. Dan tolak 50 itu pun ada kesan. Anda mahu tahu jawapan? Minta maaf saya tak ceritalah pada petang ni semua. Mudah-mudahan ada kesempatan kita bertemu di dalam seminar Ibrah Surah Al-Ankabut. InsyaAllah pada bulan hadapan. Tarikh bila pun aku dah tak ingat dah ni. Minta maaf, boleh tengok poster di Facebook saya dan Instagram. InsyaAllah kita bertemu di sana untuk menyingkap keindahan Surah Al-Ankabut. Jumpa lagi. Terima kasih pada yang follow saya di Instagram dan di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.